Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman dengan berita menarik di astroawani.com. Apa yang anda perlu tahu sebelum anda mulakan hari anda? Kita akan bawakan sedikit recap apa yang berlaku semalam dalam penamaan calon pilihan raya negeri Sabah. Kita akan bawakan perkembangan COVID-19 dalam negara dan kita juga akan bawakan sedikit berita-berita menarik sepenuh hujung minggu. Apa aktiviti yang mungkin boleh jadi idea buat anda hujung minggu ini. Tapi kita nak mulakan dengan pilihan raya negeri Sabah dahulu. Pastinya anda mengikuti perkembangannya semalam, mungkin anda lihat sedikit. Tapi apa yang anda perlu tahu, percaturan politiknya, kekecohan sedikit, kecelaruan antara parti-parti politik sudah pun bermula semalam. Dan juga penuh kepelbagaian, kemeriahan, penuh kepelbagaian beberapa penjuru yang kita dapat saksikan di beberapa adun semalam. Ya, dan kalau bagi kebanyakan anda hari Ahad mungkin sudah santai-santai di rumah menikmati hujung minggu, tapi bagi calon-calon bagi pilihan raya negeri Sabah, mereka sudah pun sibuk berkempen kerana mereka sudah mendengar paluan gendang pilihan raya yang bermula semalam apabila tempoh berkempen bermula secara rasmi selepas diumumkan ataupun selepas proses penamaan calon, di mana seramai 447 calon diumumkan bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah ke-16, di mana ia dilihat sebagai satu angka yang cukup besar jika nak dibandingkan dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu, iaitu ada 252 calon. Kali ini angkanya lebih 2 kali ganda, dan ia melibatkan calon-calon daripada parti-parti politik dan juga daripada calon bebas. Kita lihat laporannya di astroawani.com. Kita lihat secara keseluruhannya ada 9 parti tempatan yang bertanding, antaranya Parti Cinta Sabah, Parti Warisan, Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Perpaduan Rakyat Sabah PPRS dan juga Parti Kerjasama Anak Negeri ataupun anak negeri. Ini antara yang kita dapat saksikan kemeriahannya, dan kemeriahannya bukan hanya pada, saya kira tak adalah dalam 73 DUN itu tak ada pertandingan satu lawan satu penjuru, tak ada, tak wujud di PRN, dalam PRN Sabah kali ini, kerana kita saksikan daripada 3 penjuru hinggalah kepada 11 penjuru. Ya, cukup meriah. Dan kalau kita lihat pada muka hadapan akhbar tempatan The Star juga, mereka telah menyenaraikan dan juga meletakkan pada peta pecahan calon-calon adun yang kita dapat saksikan, crowded battlefields, cukup meriah. The 16th Sabah election will see a total of 447 candidates chasing 73 seats in contest that range from 3 corner, 3 penjuru sehinggalah ke 11 penjuru. Dan kalau kita lihat, kalau nak senaraikan mengikut parti yang mendahului, jumlah calon yang paling besar, Parti Cinta Sabah PCS dengan 73 calon, diikuti dengan Warisan 54 dan juga Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu 47. Manakala kalau kita lihat calon bebas secara keseluruhannya terdapat 56. Cukup meriah, sampaikan 11 penjuru di adun, saya tak pasti di adun yang mana. Ada cakap-cakap nakal lah, ini pilihan raya ke pertandingan Ratu Cantik. Tapi apa pun, inilah erti demokrasi sebenar. Semua orang yang merasakan mereka layak dan mampu mempengaruhi penduduk di sebuah kawasan pilihan raya ataupun di DUN itu boleh mewakili suara DUN ataupun rakyat pengundi di DUN tertentu itu, mereka boleh bertanding. Tapi dengan jumlah yang calon yang ramai ini, angkanya juga besar, pertaruhannya besar. Kita bercakap mengenai sejumlah 3.5 juta ringgit wang deposit. Itu tak masuk lagi kemeriahan calon-calon yang cukup kreatif. Kalau kita tahu parti-parti yang orang kata apa, mainstream ini atau parti-parti tempatan di Sabah, mereka menggunakan logo-logo yang cukup familiar. Kita dah lihat beberapa tahun. Tapi bagi calon bebas, ada yang guna logo kunci, pokok, macam-macam lagi sebenarnya. Kerana kita tahu, okey, daripada jumlah 3.5 tu datang dari mana? 3.57 juta ringgit itu dibayar oleh 447 calon yang bertanding di 73 kerusi DUN. Nak bertanding kerusi DUN, syaratnya yang pertama antaranya adalah perlu bayar wang deposit RM5,000, lepas tu RM3,000 lagi untuk deposit bahan kempen. Kalau kerusi parlimen RM10,000, kerusi DUN RM5,000, dan deposit itu akan dipulangkan
bahan kempen tu, sebab nanti lepas habis kempen mereka kena bersihkan baliklah bendera-bendera, poster dan sebagainya. RM5,000 tu pula ada kriterianya, maksudnya kalau melepasi berapa peratus pengundi yang ataupun undi mereka dapat barulah dipulangkan. Kalau jumlahnya, kalau contohnya di satu kawasan DUN itu ada 20,000 pengundi tapi mereka hanya dapat 5 undi mungkin daripada adik-beradik, itu kena kira burn lah jumlah dibayaran deposit itu. Kalau kita lihat senarai logo yang digunakan, kalau menurut laman sesawang rasmi SPR, sebenarnya terdapat 30 logo yang boleh digunakan oleh calon-calon ini. Sangat menarik. Selain daripada pokok dan kunci, ada juga yang menggunakan simbol kerusi, buku, jam, ikan, traktor, gajah. Sangat menarik. Mungkin jiwa petani. Mungkin. Banyak simbol-simbol yang mungkin melambangkan apa kempen masing-masing. Sangat menarik. Jadi ini telah menandakan permulaan satu kempen yang cukup menarik, tapi dalam masa yang sama kita juga berharapkan calon-calon ini masing-masing bertanggungjawab dalam masa yang sama menjaga kebersihan dan juga mengutamakan SOP yang telah ditetapkan bagi dalam masa yang sama menjaga dan dapat mengawal penularan wabak COVID-19 yang masih lagi menjadi ancaman kepada negara kita. Itu juga yang dilaporkan di muka hadapan akhbar New Sunday Times. Fight for Sabah begins. Nomination day for the Sabah Pools proceeded in the shadow of COVID-19 yesterday. Dengan 46 lagi kes dilaporkan berlaku di negeri Sabah. Itu tak masuk lagi ada satu kluster baru yang wujud di Sabah, kluster Kunak. Kluster laut di Kunak. Ya, dan kalau kita lihat secara keseluruhannya, terdapat 58 kes baharu yang direkodkan. Mungkin penurunan sedikit daripada kes positif hari sebelum yang merekodkan angka 3 digit, tetapi 58 itu masih tinggi sebenarnya. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,868 kes. Semakin hari, semakin dekat kita dengan angka 10,000 kes. Kalau kita lihat kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan semalam, daripada jumlah itu 53 kes melibatkan penularan dalam negara, penularan tempatan, manakala dalam itu melibatkan 29 kes warga negara dan 24 kes bukan warga negara, dan 5 lagi kes yang lain adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Dan bercakap tentang kluster terbaru yang direkodkan, iaitu kluster laut. Itu antara kluster terbaru yang direkodkan, di mana daripada 53 kes itu 44 adalah daripada kluster Benting di Lahad Datu yang sebelum ini mencatatkan 100 kes baru, kes positif, 3 kes daripada kluster laut dan 5 kes daripada kluster sungai. Jadi ini membimbangkan sedikit melihat kepada kempen-kempen yang bakal dijalankan di Sabah dengan pilihan raya negeri yang dijalankan di sana. Mungkin perlu kita sentiasa mengingatkan kepada penduduk sendiri selain daripada pemimpin untuk sama-sama ikut lagi kepada norma-norma baharu, menjaga penjarakan fizikal, menjaga kebersihan masing-masing dalam kegiarahan meraikan kempen ataupun kekecohan politik itu. Mungkin terlupa kita dengan SOP yang masih lagi kita perlu amalkan. Dengan kes-kes positif yang masih lagi tinggi, dengan keluk jangkitan masih lagi kita tak dapat nak ratakan. Jadi sangat penting untuk kita sama-sama mengingatkan masing-masing tentang kebersihan diri itu. Dan disebabkan itu jugalah walaupun kluster baru yang wujud ni di kalangan warga asing yang ditempatkan di dalam pusat tahanan, sebab itu jumlahnya meningkat sebegitu banyak sehingga kita kembali mencecah angka 3 digit akibat daripada kluster laut, kluster Benting di Sabah. Sebab itu jugalah antara pertimbangan yang dibuat oleh kerajaan ataupun oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mungkin ini pertimbangan cadangannya saja untuk mewajibkan kuarantin terhadap individu yang pulang mengundi dalam pilihan raya negeri Sabah nanti. Ini cadangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Adam Baba, yang menyatakan bahawa perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP nanti. Sekarang ini belum ada keputusan untuk kuarantin wajib, tapi dia akan buat kajian risiko dan akan dibincangkan nanti, kemudian barulah akan diumumkan. Tapi benda ni belum lagi dilaksanakan, cuma ini antara cadangan saja. Cadangan yang memberikan sedikit kegusaran kepada golongan tertentu, terutamanya dalam kita berkempen ini. Mungkin ini ada yang melihatnya dari perspektif mungkin ini sebagai cubaan untuk
mengurangkan semangat ataupun menghalang mereka untuk pulang mengundi di Sabah, mereka yang tinggal di Semenanjung, rakyat Sabah atau pengundi berdaftar di Sabah yang tinggal di Semenanjung untuk kembali mengundi. Tapi apapun, kalau kita lihat laporan daripada Menteri Kanan Keselamatan yang menyatakan bahawa itu semua masih lagi cadangan. Ya, katanya perkara itu adalah berita palsu dan beliau sendiri akan mengumumkannya jika ia benar. Katanya itu adalah fake news. Tidak ada, konon-kononnya saya, Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa petugas yang balik dari Sabah ke Semenanjung akan dikuarantin. Ini berhubung dengan keperluan kuarantin wajib ke atas petugas yang terbabit dalam PRN Sabah. Jadi ini melibatkan petugas, lagi-lagi berhubung dengan pengundi yang perlu pulang, masih lagi tiada pengumuman berhubung dengan kuarantin wajib itu. Seperti yang Hakim kata tadi, mungkin ada yang sedikit gusar melihat mungkin ini antara usaha untuk menekankan sedikit semangat untuk pulang mengundi itu. Apa yang juga kita bincangkan semalam bersama dengan tim Sabah Bangkit, itu antara kempen mereka untuk menggerakkan orang ramai pulang ke Sabah mengundi, menentukan masa depan mereka dan sebagainya. Tetapi ini juga berlaku, tetapi masih lagi belum ada pengumumannya dan pastinya SPR akan menyediakan SOP yang cukup ketat yang diperhalusi bagi dapat mengutamakan pentingnya demokrasi dan juga dalam masa yang sama menjaga kesihatan. Mencari keseimbangan di antara menggunakan hak demokrasi dan juga menjaga tahap kesihatan umum ketika kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Untuk mencari keseimbangan itu perlu dilakukan dengan berhati-hati. Tapi inilah yang perlu diberikan pertimbangan. Cumanya caretaker, Chief Minister Datuk Seri Mohamad Shafie Apdal dalam masa sama melihat ini satu cadangan yang baik sebenarnya. Dia melihat ini sebagai salah satu cara untuk mengawal penularan wabak COVID-19 kerana baginya keadaan ataupun penularan wabak COVID-19 dalam komuniti di Sabah ini terkawal. Tetapi kok-koklah mereka yang tinggal di Semenanjung balik mengundi kemudian bawa travel pula, bawa jika dijangkiti dah mungkin mewujudkan kluster baru di Semenanjung. Itu yang dikhawatirkan. Tapi secara umumnya beliau bersetuju dengan cadangan berkenaan. Itu satu aspek untuk seimbangkan antara demokrasi dan juga seimbangkan dengan mengutamakan kesihatan itu. Dalam satu aspek lagi, mungkin ramai juga yang gusar tentang penguatkuasaan kuarantin wajib ini. Adakah perkara sama yang berlaku sekiranya penguatkuasaan undang-undang ini akan sama rata atau tidak terhadap rakyat marhain dan juga terhadap pemimpin? VVIP. VVIP. Jadi itu mungkin sedikit Ya. menyebabkan Sebab saya rasa kalau nak dikenakan kuarantin wajib ini, saya rasa ramai pemimpin-pemimpin politik dari Semenanjung yang berkunjung ke Sabah bagi membantu kempen pilihan raya negeri. Jadi apa beza mereka yang terus berkempen, ni lagi berkempen rumah ke rumah dengan mereka yang pulang ke kawasan di pusat daerah mengundi mereka, di saluran mengundi mereka untuk mengundi. Mungkin tempohnya kurang daripada 8 jam, 10 jam. Inilah ambil kira tempoh perjalanan dan waktu menunggu untuk mengundi itu dengan SOP-nya lagi. Dengan mereka yang berkempen lagilah. Itulah. So mungkin perlu ialah undang-undang itu untuk semua, bukan segelintir individu saja. Baik, kita nak lihat juga ke laporan ataupun kita nak lihat intipati daripada sidang media Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Okey. Silakan.
Itu antara intipati kenyataan media Kementerian Kesihatan berhubung dengan situasi COVID-19 dalam negara, dan kita juga dah bawakan recap pilihan raya negeri Sabah yang sudah mula semalam dengan penamaan calon. Selepas ni kita nak bawakan cerita berita antarabangsa dan juga sedikit berita hiburan mungkin. Kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Nailah Huda. Kita sekarang ini dalam tempoh ataupun fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ini tempoh di mana banyak operasi sudah bermula semula dan banyak sektor-sektor yang sudah mula dibuka, dan disebabkan itu jugalah kita lihat perkara yang dulu tak boleh sudah boleh dilakukan tapi dengan had-had tertentu. Dan kalau kita imbas kembali, ada kedai-kedai ataupun sektor yang dibuka tapi dengan syarat ataupun tempoh waktu yang ditetapkan. Dan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini mengumumkan bahawa ada restoran, kedai sebeneka yang sudah dibenarkan beroperasi sehingga jam 2 pagi. Kalau sebelum ini hanya dibenarkan buka pada 9 ataupun 7 pagi hingga 12.30 malam, tapi kali ini sudah pun dilanjutkan, ditarik waktunya sehingga ekstra 2 jam. Untuk mereka yang mungkin craving nak late night supper kan. Ya, seperti yang kita saksikan dalam gambar ni, inilah antara makanan pilihan yang kita crave. Mungkin jam 2 pagi atau mungkin saya saja. Tapi jangan excited sangat kerana kalau kita lihat sebenarnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur masih lagi kekal waktu operasi premis perniagaan sehingga pukul 12.30 malam sepanjang PKPP di BKL. Dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat hasil mesyuarat yang bersidang pada 11 September, dan keseragaman waktu itu adalah bagi memudahkan pemantauan dilaksanakan oleh DBKL dan lain-lain agensi. Ini terhadap pematuhan SOP PKPP ke atas 7,200 premis perniagaan di sekitar Kuala Lumpur, dan hasil pemantauan yang dilaksanakan setiap hari mendapati tahap pematuhan SOP PKPP ini masih perlu ditingkatkan. Jadi mungkin ramai yang terlalu excited lah baca sebelum ini waktu operasi premis perniagaan dilanjutkan sehingga 2 pagi, bolehlah dapatkan burger tengah-tengah malam, tapi malangnya di KL masih lagi kekal 12.30 malam. Melihat juga kepada tahap pematuhan SOP ketika ini, menurut DBKL masih lagi perlu ditingkatkan. Kalau kita lihat kenyataan oleh Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung dengan jumlah individu yang ingkar perintah PKP, jumlah premis perniagaan yang masih lagi ingkar perintah PKP masih lagi tinggi, masih lagi dalam ratusan. Antaranya gagal mematuhi penjarakan fizikal, gagal menyediakan SOP seperti pensanitasi tangan dan juga kod MySejahtera yang perlu disediakan di setiap premis. Itu antara SOP yang masih lagi gagal dikuatkuasakan. Jadi berhubung dengan itu masih lagi tak dapat dilanjutkan sehingga 2 pagi. Tapi itu di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur saja, kerana kita tahu pengoperasian lesen atau kebenaran ini juga ada dalam bidang kuasa pihak kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa tempatan. Tapi kebenaran itu diberikan terutamanya ataupun di kawasan-kawasan tumpuan pelancongan contohnya. Di pusat-pusat peranginan, tempat yang untuk kita kembali menjana ekonomi. Cumanya jangan terlalu teruja kerana kedai makan ataupun restoran ini tidak termasuk kelab malam ataupun mungkin bar. Jadi mungkin anda yang gemar mengunjungi lokasi-lokasi sedemikian sudah boleh memikirkan alternatif lain. Dan juga lebih elok sebenarnya elaklah craving makan malam-malam tu, tengah malam tak elok sebenarnya. Oh ya, okey. Yang elok apa sebenarnya? Yang elok adalah aktiviti basikal. Contohnya. Contohnya, ini satu contoh yang memang cukup baik. Kita lihat seorang individu ini menggunakan ataupun mengisi masa lapangnya bukan saja berbasikal, bersukan, beriadah, tetapi dalam masa yang sama juga membersihkan tempat awam. Ini cerita lelaki ini rimas jumpa sampah dibuang sembarangan. Jadi ini seruannya kepada warga KL dan komuniti basikal.
Okey. Ini kisahnya di astroawani.com yang sebentar lagi kami akan paparkan pada skrin anda. Sejak kebelakangan ini sebenarnya kita lihat semakin ramai individu dan juga beberapa kumpulan secara sukarela menjalankan operasi pembersihan di tempat-tempat awam, di kawasan pantai, di kawasan perhutanan dan ini pula di kawasan bandar di mana individu ini selain daripada berbasikal, beliau akan berhenti seketika dan jika melihat sampah di beberapa kawasan terutamanya di kawasan hotspot buat pelancong, beliau akan mengutip sampah itu sendiri dan beliau akan membersihkan kawasan itu sendiri sama ada secara berseorangan ataupun bersama dengan kawan-kawannya. Itu telah menjadi habit, tabiat yang beliau jalankan pada hujung minggu, aktiviti bagi mengisi masa lapang. Ini yang dikongsikan oleh Rudy ni. Kalau anda lihat di laporan astroawani.com ini, Rudy juga kongsikan gambar-gambar beliau. Tapi Rudy ni sebenarnya bukan orang kebanyakan. Bukanlah kebanyakan apa, maksudnya dia juga berkhidmat bekerja sebagai pengarah Pusat Pelancongan Malaysia, MATIC. Jadi dia membiasakan diri dia dalam kita beriadah ini, kita juga boleh bukan sahaja menjaga kesihatan diri tapi juga boleh menjaga kebersihan alam sekitar dan juga lokasi-lokasi tumpuan kerana ini akan menjejaskan bukan sahaja kesihatan, pemandangan, itu yang perlu dititik beratkan dalam beriadah ini. Dan dalam nak beriadah pun kenalah juga memastikan kita tidak mengotorkan ataupun merosakkan lokasi ataupun kawasan tempat kita beriadah. Seperti gambar yang kalau Hakim boleh scrollkan ke atas, gambar yang menunjukkan beliau susun pelituk muka yang beliau jumpa ketika mengutip sampah di sekitar Kuala Lumpur. Beliau jumpakan dan beliau kumpulkan membentukkan Merdeka. Ini antara impak COVID-19 mungkin, impak negatif yang mana kita menggunakan pelitup muka itu dan sewenang-wenangnya buang di tempat awam, litter. Jadi itu satu lagi aspek pandemik COVID-19 yang mungkin kita tak titik beratkan, aspek kesihatan dari sudut kebersihan di keliling kita. Jadi ini mungkin satu idea untuk ada praktikkan hari ini pada hujung minggu bersama ahli keluarga anda. Tapi yang paling penting kalau nak kutip pelitup muka tu, janganlah terus menggunakan tangan kerana anda boleh mendedahkan diri anda kepada jangkitan virus seperti yang ditunjukkan Rudy ini. Dia menggunakan penyepit untuk mengambil pelitup muka yang dibuang sepah-sepah saja oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Baik, itu cerita orang tidak bertanggungjawab, tapi ini satu lagi soal tanggungjawab yang besar iaitu untuk memiliki cahaya mata. Cumanya apa yang kos yang kita sanggup bayar untuk mendedahkan jantina anak. Itu juga satu tabiat, satu budaya baru, norma baru mungkin apabila pasangan-pasangan mengadakan majlis untuk mendedahkan jantina cahaya mata, gender reveal, dan ini mungkin sedikit keterlaluan bagi sesetengah pihak apabila pasangan YouTuber popular belanja lebih RM300,000 untuk majlis mendedahkan jantina anaknya di Burj Khalifa, bangunan tertinggi di Dubai yang memaparkan It's a Boy. Dan kalau kita boleh lihat video yang dimuat naik menerusi YouTube pasangan tersebut, detik ketika jantinanya didedahkan, kita saksikan. Ya, ini pasangan YouTuber ini membayar sehingga RM300,000 ataupun $90,000 hanya untuk mendedahkan jantina anaknya. Tapi ini mungkin ini mungkin kita tak faham, tapi bagi mereka satu detik yang sangat penting buat mereka. Ini merupakan pasangan YouTuber popular Dubai, Anas dan Assalam Marwah. Inilah detiknya ketika mereka dapat tahu cahaya mata mereka yang bakal mereka jangkakan itu adalah seorang anak bayi lelaki. Ya, sangat mengagumkan, mengagumkan untuk melihat cara golongan tertentu berbelanja ataupun mereka menikmati kehidupan. Mungkin bagi kebanyakan individu, terutamanya yang dikategorikan sebagai miskin bandar, ini sesuatu yang tak tercapai di fikiran dengan pendapatan bulanan ataupun tahunan. Tapi inilah mungkin lain status quo-nya, status sosialnya, lain cara mereka ini keterlaluan dari sudut kos. Tapi kalau kita lihat ada satu laporan dari California sebenarnya di mana mereka sedang mengalami kebakaran hutan. Salah satu punca kebakaran hutan yang berlaku kerana majlis gender review. Ya, majlis gender reveal apabila mereka menggunakan
mercun, bunga api. mercun, bunga api dan Ya. sebagainya sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Jadi keterlaluan dari kos itu mungkin masih lagi boleh dimaafkan, tapi sehingga menyebabkan kemusnahan alam sekitar itu mungkin sedikit over the top lah. Ya, okey. Banyak lagi laporan-laporan yang mungkin bagi anda sedikit pelik, tapi ada di laman web estrogen.com. Kerana itulah kami menyediakan platform estrogen.com ini pelbagai jenis laporan untuk anda baca dan juga ketahui. Dan dalam masa yang sama juga kami mempunyai satu laman web khas microsite untuk anda mengikuti kempen ataupun laporan-laporan berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah ke-16 yang semalam sudah secara rasminya memulakan kempen sehinggalah hari pengundian, iaitu pada 26 September ini. Wakil-wakil dan rakan-rakan kami berada di lapangan di Sabah ketika ini. Kita ada Nazikaha, kita ada Asim Hassan, kita ada Syaharizal, kita ada Radi. Ada 5-6 wakil di Sabah untuk bawakan kepada anda laporan-laporan berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah. Dan dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Dan saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.